Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang memberikan kepada kita, tuan-tuan, kesempatan untuk kita menjalani lagi kehidupan pada hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan lagi kepada kita, tuan-tuan, untuk kita berpuasa, kita menimba amalan-amalan saleh kita di dalam bulan yang penuh keberkatan ini, bulan Ramadan al-Mubarak ini, untuk kita terus menggandakan amalan kita, tuan-tuan, dan dengan tak berapa hari lagi ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqamah di dalam diri kita untuk kita meneruskan segala amal yang baik kita, dan seterusnya pada habis daripada bulan Ramadan ini Allah teruskan istiqamah di dalam hati kita. Allah campakkan rasa istiqamah dalam hati kita untuk kita sentiasa berterusan dalam kita mengamalkan segala kebajikan dan amalan-amalan yang saleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada petang ini, kuliah hasyak ini, tuan-tuan, kita sambung pada menyatakan tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ini. Kita sambung pada penyakit kedekut dan juga sayang harta. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun, kata Allah, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Yang mana kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak-anak kamu daripada mengingati Allah. Yakni daripada mengingati Allah ini yang bermaksud daripada menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ini jelas memberikan kepada kita satu isyarat, tuan-tuan, bahawasanya jangan kita ni terlalai ataupun jangan kita ni terleka dengan dua perkara yang boleh menyebabkan kita leka ini, yang boleh menyebabkan kita lalai ini, tuan-tuan, adalah disebabkan harta kita dan juga anak-anak kita, tuan-tuan. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala lagi, tuan-tuan, dalam surah At-Taghabun, dalam surah At-Taghabun kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, tuan-tuan. Ujian ni apa, tuan-tuan? Ujian ni makna Allah nak tengok dengan anak kita ni, Allah bagi kepada kita ni anak-anak, Allah bagi kepada kita ini, tuan-tuan, Allah bagi kepada kita ni harta yang banyak, tapi semua itu Allah nak tengok setengah mana kita berurusan dengan perkara-perkara ini. Adakah disebabkan kita adanya anak itu telah melalaikan kita daripada mengingati Allah? Adakah disebabkan Allah memberikan kepada kita harta itu, dengan harta itu kita lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sentiasa diberikan peringatan, hendaklah kita ingat bahawasanya semua itu adalah ujian. Allah nak tengok kepada kita ni, adakah dengan Allah bagi itu semua telah melalaikan diri kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi bila kita bacakan ayat-ayat ini, menandakan Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya jangan kita ni berasa sayang dengan harta kita. Kita ada harta yang banyak, dan daripada harta yang banyak itu Allah uji kita dengan apa? Allah uji kita dengan sifat kedekut, tuan-tuan.
Masa duit banyak, kita merasa kata, kalau bagi ni, rugi kepada aku. Ini semua ujian. Tapi orang yang beriman ini, dia tak akan merasa apa yang dia bagi ini satu kerugian. Tuan-tuan. Dia tak akan merasa kata apa yang dia bagi ini satu kerugian. Kerana apa? Kerana dia tahu apabila yang dia bagi ini bukanlah satu benda yang sia-sia, bahkan apa yang dia bagi itu sudah tentu ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan apa yang ada di sisi dia itu yang dia belum keluarkan, hak tu kita tak tahu lagi sama ada hak tu dapat memberi manfaat kepada dia ataupun tidak, tuan-tuan. Ini yang dimaksudkan ujian anak-anak dan juga harta itu sebagai ujian. Nabi SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi kata, la tattakhidhu dhi'ah fatarghabu fid dunya. Janganlah kamu ni menerima sebuah empayar. Janganlah kamu menerima sebuah empayar, yakni seperti mana perusahaan, perladangan, perniagaan dan sebagainya yang diambil daripadanya hasil serta ianya menjadi penyebab terhadap lalai dengan kemewahan dunia, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, ini merupakan peringatan daripada Nabi SAW. Jangan kita ni disebabkan kita ada satu apa, tuan-tuan, disebut sebagai dhai'ah, ini sebagai yang kalau kita tengok di dalam kamus, tuan-tuan, dia sebut sebagai ladang, kebun, tanah yang subur dan memberikan hasil. Dan benda-benda itu semua menyebabkan kita ni cinta kepada dunia, makna kita akan cenderung kepadanya berbanding dengan perkara yang lain. Sebab itu Nabi kata, la tattakhidhu dhai'ah. Jangan kamu membina, jangan kamu ambil kira dengan perusahaan ataupun ladang-ladang kebun yang ada kepada kita ini, menyebabkan apa? Menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Makna apa? Makna tegahan daripada hadis tadi adalah tegahan daripada kita ni terlalu sibuk. Kita terlalu sibuk dengan dia ataupun yang seumpama dengannya, sampailah perkara itu menjadi penghalang seseorang daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dia memalingkan daripada apa yang sepatutnya dilakukan untuk menghadapi hari kemudian, tuan-tuan. Jaga kebun kita, jaga apa kita kata, jaga syarikat kita, sehingga kan kita jaga kebun kita dan juga syarikat kita itu sampai melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kadang-kadang semayang pun tak ada. Pasal apa? Pasal duk sibuk jaga perusahaan dia, tuan-tuan, jaga kebun dia dan sebagainya, tuan-tuan. Ini yang ditegur oleh Nabi SAW, tuan-tuan. Boleh bagaimanapun, tuan-tuan, itu tegahan kepada orang yang lalai. Walau bagaimanapun mereka yang tidak lalai dengan kejayaan yang mereka bina, maka harus mereka membina empire ataupun perniagaan, perladangan mereka seperti mana Rasulullah SAW dan para sahabat membina empire dalam bidang pertanian dan juga perniagaan, tuan-tuan. Ini jelas. Makna kalau kata dengan harta itu dapat menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu larangan daripada Nabi. Tapi kalaulah harta itu ataupun apa yang kita usahakan itu tidak menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah sangat digalakkan, tuan-tuan. Sebagaimana Nabi dan juga sahabat. Bagaimana kita melihat sahabat Nabi Abu Bakar, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan. Yang mana mereka ini membina perniagaan dan sebagainya, tapi apa? Tapi dengan harta yang mereka ada, mereka infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tolong perjuangan Nabi SAW, tuan-tuan. Maka kalaulah keadaan sebegini, tuan-tuan, maka mereka bukanlah daripada kalangan orang yang ditegah daripada Nabi SAW supaya jangan disibukkan dengan perladangan dan sebagainya, tuan-tuan. Kita kena ingat, tuan-tuan, kita kena ingat, kalaulah kita ni buat tanaman dan
dan sebagainya, tuan-tuan, buat tanaman, kebun dan sebagainya, kita kena ingat bahawasanya di sana itu juga ada pahala dia, tuan-tuan. Ada pahala dia dan ada ganjaran daripada Allah yang Allah berikan kepada mereka, tuan-tuan. Kalau tengok dalam hadis yang lain, an Anas bin Malik qala ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bi sadaqah, tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata mana-mana daripada seseorang muslim ini yang dia menanam pokok ataupun tanam-tanaman, kemudian apa yang dia tanam itu, tuan-tuan, dia tak ada ambil lagi. Dia tak ada kutip lagi hasil, tapi apa yang pergi makan? Burung pergi makan. Burung pergi makan daripada apa yang dia tanam itu. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Kemudian yang makan itu manusia ataupun haiwan. Melainkan apa yang dimakan oleh mereka itu dikira kepada orang yang menanam itu dengan ganjaran sedekah, tuan-tuan. Walaupun benda itu bukanlah diizinkan daripada dia, tuan-tuan, tapi mana tengok pagi hilanglah. Ni kita ni banyaklah dia jadi gini. Kan kebun ni jaga sungguh, tengok pi esok buah cerah, tuan-tuan. Pi tengok esok cerah. Mula dia nak maki dah. Mula dia nak maki dan sebagainya. Tapi kena ingat apa yang orang ambil itu dikira kepada kita ini sedekah, tuan-tuan. Banyak mana yang kita pergi tengok tu dia tak ada dah burung kelawak ambil ataupun burung-burung yang makan, tuan-tuan. Maka secara tidak langsung itu telah menjadikan pahala sedekah kepada kita, tuan-tuan. Tuan-tuan. Jadi bila kita faham maksud daripada hadis ini, tuan-tuan, maka benda-benda ini tak akan melalaikan kita. Kita buat apa-apa pun kita tahu ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tuan-tuan, bukan semua orang yang dia ni ada perniagaan dan juga sebagainya dia lalai. Tapi Allah tegaskan ada rijalun, ada terdapat beberapa orang lelaki, la tulhihim tijaratun, yang mana tidak melalaikan mereka ni ataupun perniagaan mereka ni ataupun jual beli mereka ni an zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ini yang kita nak jadi. Tak mau kita duk himpun harta sampai kita tak ingat Allah. Dulu kita boleh, tuan-tuan, mulazamah, kita boleh jadi jemaah masjid dan sebagainya. Tapi disebabkan kita terlalu menjaga, kita terlalu orang kata apa, tuan-tuan, kita terlalu hubbud dunia. Sampai kan kita tak ada kesempatan untuk kita luangkan masa-masa kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita perlu mengetahui bahawasanya harta itu tidak dicela semata-mata. Sebaliknya yang dicela adalah harta yang melalaikan kamu daripada beribadah, manakala harta yang membantu dalam perkara ibadah adalah dipuji, tuan-tuan. Kena ingat, bukan semua harta tu dicela. Ada yang mana harta tu dia membantu kita ni dalam perkara ibadah, maka itu adalah perkara yang terpuji. Antaranya apa? Antaranya harta yang kita ada, kita keluarkan zakat yang wajib ke atas kita. Harta yang kita ada, kita infakkan, tuan-tuan. Dengar tak mana ada perlukan infak, tak mana yang perlukan sedekah, tuan-tuan. Tak ada banyak kita bagi, tak ada banyak kita bagi sikit, tak ada sikit kita bagi banyak, tuan-tuan. Tak ada sikit kita bagi banyak. Baik, tuan-tuan, ini merupakan kita kata apa? Harta yang membantu dalam perkara ibadah, maka ini adalah bukanlah daripada perkara yang tercela, bahkan merupakan daripada perkara yang terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tuan-tuan, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah bagi seseorang yang baik, tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani daripada Amr bin Al-As dengan sanad yang sahih, tuan-tuan. Panjang sikit hadis ini.
panjang sikit hadis ni yang membawa maksud ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah bagi seorang yang baik. Makna harta yang baik ini dia dipunyai oleh orang yang baik. Hadis ni panjang sikitlah tuan-tuan. Hadis daripada Amr bin Al-As. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik aku ni untuk diutuskan ke medan perang, dan baginda berkata, "Khudh 'alaika thiyabaka wa silahak." Nabi kata kepada Amr bin Al-As, Nabi kata, ambillah kamu ni, ambil pakaian dan juga senjata kamu. Kemudian datanglah kepada aku. Nabi hantar utusan pergi kepada Amr bin Al-As, suruh Amr bin Al-As siap, ambil pakaian dan juga senjata, siap. Kemudian mai kepada aku, Nabi utuskan. Kemudian dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu wa huwa yatawadda. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang berwudu, fasa'ada fin nazar. Dan ketika mana Nabi berwudu tu aku pun datang, dan Nabi memandangku daripada atas menurun, daripada atas ke bawah. Nabi pandang dia. Kemudian Nabi pun kata, inni uridu an ab'athaka 'ala jaysh fayusallimaka Allah wa yughnimak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi perintah kepada dia, sesungguhnya aku ni nak mengutuskan kamu untuk memimpin pasukan, semoga Allah memberikan keselamatan dan harta rampasan perang kepada kamu. Wa arghabu laka minal mal rughbatan salihah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku senang jikalau kamu dapat memiliki harta itu. Kemudian kata Amr bin Al-As, qala qultu ya Rasulullah ma aslamtu min ajli al-mal. Amr bin Al-As kata apa? Amr kata, wahai Rasulullah, aku tak masuk Islam ni kerana apa? Kerana menginginkan harta, tetapi walakinni aslamtu rughbatan fil Islam. Tapi aku masuk Islam ni kerana senang kepada agama Islam. Masuk Islam ni kerana aku senang dengan agama Islam ni. Wa ana akuna ma'a Rasulillah. Dan aku masuk Islam ni kerana apa? Kerana aku boleh bersamamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata kepada Amru, ya Amru, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Wahai Amru, sesungguhnya sebaik-baik harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Tuan. Begitu Amr bin Al-As, tuan. Nabi kata semoga kamu pergi berperang ini, Allah akan bagi kepada kamu ni kemenangan dan juga harta rampasan kepada kamu. Bagi keselamatan dan juga harta rampasan, tuan. Dan Nabi tambah pada perkataan Nabi itu, dan Nabi kata apa? Dan Nabi kata, aku senang kalaulah kamu dapat memiliki harta itu. Jadi Amr kata, bukan aku nak harta sangat. Sebab itu dia tegaskan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku masuk Islam ni bukanlah kerana nakkan harta itu. Aku masuk Islam ni kerana aku senang dengan agama Islam dan aku dapat bersama kamu, wahai Rasulullah. Baik tuan-tuan, Nabi faham bukanlah Amr tu masuk Islam kerana nak ghanimah dan sebagainya, tapi masuk Islam kerana senang. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Amr, ketahuilah sesungguhnya harta yang baik itu adalah untuk orang yang baik, tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni apa yang kita ada ni daripada harta yang baik. Moga-moga pasal apa, tuan-tuan? Pasal apa harta yang baik ini dia kena ada dengan orang yang baik? Sebab apa? Sebab orang yang baik ni dia tahu ke arah mana dia nak infakkan harta dia, ke arah mana dia nak belanjakan harta dia, tuan-tuan. Itu antara kelebihan apabila harta itu duduk dengan orang-orang yang saleh, tuan. Berbanding dengan orang yang tidak saleh ni, bila ada harta dia tahu apa? Dia tahu nak probih, tuan. Dia tahu nak probih, tak kira cara mana. Tapi selalunya orang yang dia tak fikir banyak ni, orang yang kita kata apa, tuan-tuan? Dia akan apa? Dia akan bila ada harta, dia tak kira dah. Dia akan ikut hawa nafsu dia nak belanjakan harta ke arah mana, tuan. Maka ni'mal malus salih lil mar'is salih. Maka harta yang sebaik-baik harta adalah untuk seseorang yang baik, tuan. Baik.
Tidak seharusnya kita mencari harta hanya bagi memperbanyakkannya. Sebaliknya yang lebih utama adalah mengambil harta sekadar yang memadai sahaja. Ini bertepatan dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Ya. Sebagaimana dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikan olehmu rezeki keluarga Muhammad sesuatu yang tidak berlebih daripada yang memadai, bahkan sekadar keperluannya sahaja, tuan-tuan. Baik. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dikatakan mencukupi bagi mereka tanpa pembaziran, dan ini adalah makna untuk laporan hadis yang lain, iaitu rezeki yang mencukupi. Dikatakan sedikit rezeki yang dapat menyelamatkan diri mereka daripada mati kelaparan. Tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, macam mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak minta lebih, tapi Nabi minta apa? Nabi minta sekadar keperluan, sekadar mencukupi. Sekadar mencukupi ini makna menyelamatkan diri daripada mati kelaparan, tuan-tuan. Kita bukan mati kelaparan. Kita ni banyak mati disebabkan apa? Disebabkan kekenyangan sangat. Disebabkan apa? Disebabkan makan, bukan lapar. Sebabkan kenyang, sebabkan makan yang banyak, tuan-tuan. Jadi perkara ni kita kena ambil faham, dan kita carilah harta dunia ini sekadar keperluan kita, tuan-tuan. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi lebih kepada kita, tuan-tuan, kita kena ingat harta yang lebih daripada kita itu kita belanjakanlah pada tempat-tempat yang sepatutnya, tuan-tuan. Bagi kita belanjakan kepada keluarga kita, ahli keluarga kita, dan orang-orang yang memerlukan, tuan-tuan. Baik. Kata Syekh, setiap manusia berbeza keperluannya. Oleh itu berbeza juga kadar harta yang diperlukannya. Menjadi sifat terpuji sekiranya harta yang banyak itu digunakan untuk beribadah. Seperti mana yang kita katalah tadi, tuan-tuan. Setiap manusia ni berbeza keperluannya. Ada yang dia perlukan banyak, ada yang dia tak perlukan banyak, tuan-tuan. Tapi yang jadi sifat terpuji apabila harta yang banyak itu dia gunakan untuk beribadah, tuan-tuan. Ini tak payah terang lah. Hari ini dah terang lah pada kita, tuan-tuan. Baik. Terdapat 3 perkara yang membinasakan mereka yang mencari harta melebihi kadar keperluan. Ada 3 perkara yang membinasakan apabila kita cari harta lebih daripada keperluan kita. Yang pertamanya, menggalakkan maksiat. Sesiapa yang kaya lebih berkuasa bagi mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Sebahagian sikap memelihara daripada maksiat itu adalah dengan menahan diri daripada melakukan maksiat ketika kita berada dalam keadaan mampu melakukannya. Sekiranya kamu dapat menahannya, maka kamu adalah orang yang beruntung. Ini kerana sabar pada ketika mampu melakukan maksiat itu lebih sukar daripada ketika mana kamu lemah, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita, bukan semua jadi keadaan macam ni, tapi boleh jadi perkara yang dapat membinasakan seseorang itu kalaulah harta dia melebihi. Antaranya apa? Antaranya boleh menggalakkan maksiat, tuan-tuan. Duit banyak ni tak tahu nak buat apa. Payah nak cari, tuan-tuan. Duit banyak tak tahu nak buat apa. Tapi ada orang yang dia duit banyak, dia lebih daripada keperluan dia. Jadi dia, ini yang kita kata tadi, tuan-tuan, dia akan turut hawa nafsu dia. Hawa nafsu ni banyak mengajak kepada apa? Kepada kejahatan, tuan-tuan. Banyak mengajak kepada kejahatan. Jadi disebabkan harta dia yang banyak, dia tak boleh kawal nafsu dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia tenggelam di dalam maksiat, tuan-tuan. Berbanding dengan orang yang miskin, tuan-tuan. Orang yang miskin ni telah nak makan pun tak ada, tuan-tuan. Jadi dia tak dalam fikir untuk buat benda yang lain, untuk buat benda-benda merapu yang lain, dia tak dalam fikir. Tapi kalaulah dia miskin, dalam miskin itu dia boleh fikir juga. Dalam makan-makan tak apa cukup itu, dia boleh fikir juga. Apa yang Allah bagi sikit rezeki kepada dia tu, dia gunakan pada jalan untuk melakukan maksiat, tuan-tuan. Maka orang miskin ini adalah orang miskin yang tercela, tuan-tuan.
Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Kemudian kata Syekh, kalaulah kita ni Allah bagi kekayaan kepada kita, tapi kita boleh sabar dengan boleh kawal hawa nafsu kita, tuan-tuan, maka itu adalah orang yang beruntung. Pasal apa? Pasal sabar nak belanja ni, ketika mana dia ada ataupun ketika mana dia mampu melakukan. Dia mampu melakukan keburukan itu, dia mampu melakukan. Sebab apa? Sebab dia ada harta yang banyak, tapi dia boleh tahan diri dia boleh sabar. Dia boleh sabar dalam diri dia boleh tahan, maka orang ini adalah orang yang beruntung, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal sabar ketika mana kita mampu melakukan adalah lebih sukar daripada ketika mana kita lemah. Kita lemah ni kita tak ada apa, tuan-tuan. Jadi tak ada apa ni, apa yang kita nak sabar, tak ada apa, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, bila ada, kita boleh sabar, kita boleh tahan kawan hawa nafsu kita, maka itu adalah orang yang terbaik yang dia boleh kawal diri dia. Baik. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, perkara yang membinasakan orang yang mencari harta ni melebihi kadar keperluan, antaranya yang kedua ialah harta menyebabkan seseorang itu bersenang-senang dengan segala yang harus dan halal. Apabila kita sudah terbiasa dengan amalan itu, maka kita sudah tidak mampu meninggalkannya, bahkan membuatkan kita berasa sayang terhadap harta itu. Oleh itu, apabila seorang itu menyayangi harta, berlaku beberapa kebinasaan akibat daripada sifat terlalu menyayangi harta. Nabi Isa alaihi salam berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nabi Isa kata apa? Nabi Isa kata kasih pada dunia itu adalah puncak kepada setiap kesalahan. Yang kedua ni sebab kebinasa ni sebab apa? Sebab dia ni apa kita kata, tuan-tuan, kita kata dia ni berasa sayang sangat terhadap harta dia tu, tuan-tuan. Berasa sayang sangat terhadap harta dia tu sampai apa? Sampai benda yang patut dia infak, benda yang patut dia keluarkan daripada harta dia tu, benda-benda perkara-perkara yang wajib dia tak keluarkan. Disebabkan apa? Disebabkan dia berasa senang lah dengan harta yang dia ada, dan dia berasa sayang sangat dengan apa yang dia ada, tuan-tuan. Baik, sayang terhadap dunia boleh menyebabkan kamu terjatuh ke dalam lembah syubhat, kemudian kepada perkara yang makruh diikuti dengan perkara yang haram, tuan-tuan. Wala'iyyazubillah. Ini semua peringatan, tuan-tuan. Ini semua peringatan. Bukanlah semua orang macam ni, tapi ini semua peringatan dengan harta kita yang ada itu. Baik, yang ketiganya, tuan-tuan, yang membinasakan mereka yang mencari harta yang melebihi kadar keperluan adalah harta yang banyak boleh menyebabkan seorang lalai daripada zikrullah, yakni mengingati Allah, kerana terkumpul perkara tidak elok di dalam hati seperti berbantah-bantah dengan orang bawahan, membuat perhitungan dengan rakan kongsi dan setiap perkiraan pada menghasilkan dan memperbanyakkan harta itu. Akhirnya kita juga yang penat dalam urusan memelihara dan mengeluarkannya. Semua perkara ini menghitamkan hati dan menghilangkan kerjenihan hati kamu, seterusnya melalaikan diri daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baik, tuan-tuan, yang ketiga, apabila seorang itu dia mempunyai harta yang banyak, tuan-tuan, cari harta ni melebihi keperluan tu, akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan seorang lalai dan akan terkumpul di dalam hati dia perkara-perkara yang tak elok, tuan-tuan. Ya, yang akhirnya apa? Yang akhirnya pakat duk lawan, mula-mula pakat share apa? Pakat berkongsi berniaga dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi pakat duk berlawan. Macam mana dia jadi kaya pada aku? Macam mana dia jadi senang pada aku? Kita ni kongsi sama-sama, tuan-tuan. Jadi dia main perkara-perkara itu, akhirnya perkara itu menjadikan dia terus lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya siapa yang penat? Akhirnya kita juga yang penat dalam urusan memelihara dan mengeluarkannya. Dan perkara ini akan menghitamkan hati dan menghilangkan kejenihan hati, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala tegaslah
di dalam surah At-Takasur. Allah kata alhaakumut takasur, kamu dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti itu. At-takasur, apa dia takasur ni? Oleh perbuatan berlumba-lumba bagi mendapat dengan sebanyaknya harta benda, anak panak, pangkat dan juga pengaruh. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu mati dan ditanam di dalam kubur. Tuan-tuan, Allah bagi perumpamaan ini. Allah bagi perumpamaan ini satu perkara yang kita tengok ada jadi pada hari ini, tuan-tuan. Pakat duk berlawan, bukan lawan daripada amalan soleh ni tak, tuan-tuan. Pakat duk lawan, siapa nak kaya lagi. Kalau kaya itu boleh bagui, boleh orang kata apa, boleh dengan kaya dia tu orang lain boleh tumpang tu tak apa, tuan-tuan. Tapi apa? Tapi dia nak kaya ni kerana apa? Kerana nak lebih daripada orang lain, tuan-tuan. Kerana nak lebih daripada orang lain, kerana hasad dan sebagainya. Dan sebab itu Allah kata alhaakumut takasur, kamu lalai dalam cari nak perbanyak ni, kamu lalai sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu mati dan kamu dimasukkan ke dalam lubang kubur, tuan-tuan. Sampai ke mati duk berlawan hang aku ni, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tak pernah puas dengan apa yang Allah berikan, dan dia sentiasa mencari nak bagi banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak bagi banyak ni, hak paling bagus sekali, banyakkan apa? Paling banyakkan amalan kita. Kerana apa? Kerana itu yang dapat membantu kita di alam sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita perlu mengetahui maksud kedekut itu adalah menegah daripada mengeluarkan apa yang diwajibkan oleh syarak dan maruah. Pertama, mengeluarkan zakat dan nafkah terhadap isteri. Kedua, harta yang diberikan kepada penyair bagi menegah daripada cercaannya. Bagi mereka yang tidak memberi kepada isterinya sesuap makanan melebihi daripada nafkah yang diwajibkan oleh syarak, maka perkara ini tidak dinamakan kedekut, tuan-tuan. Ini terang tentang maksud kedekut. Kedekut ni apa? Kedekut ni dia tak buat keluar apa yang syarak wajib kepada dia. Apa yang telah diwajibkan oleh syarak untuk buat keluar, dia tak buat keluar. Contoh apa? Contohnya zakat dan juga nafkah terhadap isteri, seperti mana yang telah kita sebut, tuan-tuan. Kedekut patutnya dalam harta dia itu ada, hak-hak yang dia perlu keluarkan, iaitu zakat, dia tak mau keluar, tuan-tuan. Begitu juga dia ada anak bini, nafkah tak pernah bagi, tuan-tuan. Jangan perkara ini dia tak habis dekat dunia, tuan-tuan. Perkara ini akan dituntut dan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat nanti, tuan-tuan. Lah ni boleh dia buat kedekut, tuan-tuan. Lah ni bolehlah dia buat kedekut. Akhirat nanti orang yang kedekut ni dia akan merasa apa? Dia akan merasa akulah yang paling rugi, tuan-tuan. Wal iazubillah. Baik. Pemurah itu bermaksud memberi hartanya kepada orang lain melebihi kadar yang diwajibkan oleh syarak dan maruah. Sesungguhnya penawar bagi penyakit kedekut itu perlu digabungkan antara ilmu pengetahuan dan pekerjaan, tuan-tuan. Dan kemudian Syekh bagi kepada kita ni maksud pemurah. Maksud pemurah ni apa? Maksud pemurah ni dia bagi harta dia lebih daripada kadar yang ditentukan oleh syarak. Mana hak wajib kepada dia tu zakat, dia keluar dah. Tapi hak lebih daripada dia keluar itu. Hak tak wajib pun kepada dia. Bahkan perkara tu sunat je kepada dia. Tapi hak tu banyak dia buat keluar, tuan-tuan. Maka kita katakan orang ini adalah daripada kalangan orang yang pemurah, tuan-tuan. Hak ni yang kita nak jadi. Ada juga yang dia ni sekadar buat keluar keperluannya, sekadar buat keluar keperluan hak wajibnya. Sedekah-sedekah hak lain ni dia tak buat keluar, maka kita tak anggap dia itu pemurah. Pemurah ni apa? Pemurah ni dia tak wajib pun kepada dia. Tapi dia bagi, dia buat keluar dan sebagainya, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni, tuan-tuan, merupakan bulan yang ramai kita tengok orang pemurah. Bulan Ramadan ni kita tengok ramai yang pemurah. Sebab itu bulan Ramadan ni dia kena jadi apa? Dia kena jadi istiqamah. Habis bulan Ramadan pun teruskan dengan sifat pemurah itu, tuan-tuan. Baik. Kemudian penawar bagi penyakit kedekut itu perlu digabungkan antara ilmu pengetahuan dan juga pekerjaan, tuan-tuan. Baik.
Pengetahuan yang dimaksudkan adalah kita mengetahui janji siksaan yang dibalas di akhirat dan mengetahui perkara itu juga dicela oleh manusia di dunia ini serta mengetahui harta itu tidak akan ditanam bersama di dalam kubur apabila mati, hanya amalan kebajikan dan kejahatan seperti bersedekah dan kedekut yang akan bersama. Ingatlah harta itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan supaya hamba-Nya membelanjakannya bagi melakukan pekerjaan yang memberi faedah, tuan-tuan. Makna penawar bagi penyakit kedekut ni antaranya satunya ilmu pengetahuan. Kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu ni macam mana? Macam kita belajar. Kita belajar, dengar peringatan, dengar kuliah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk dapatkan ilmu. Nak tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, tuan. Tentang harta ini Nabi SAW sebut yutba'ul mayyit isnan, yutba'ul mayyit thalatha, tuan. Yarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Tuan, Nabi kata apa? Nabi kata yutba'ul mayyit thalatha. Diikuti oleh mayit itu, diikuti oleh jenazah itu salasah, 3 perkara, tuan-tuan. 3 perkara. Yarji'u ithnan wa yabqa wahid, wa yabqa ma'ahu wahid. Ikut 3, tapi Nabi kata yarji'u ithnan. Tak bersama-sama dia, pulang, balik. Balik daripada dia ni 2 perkara. Wa yabqa ma'ahu wahid. Dan kekal dengan mayat itu, kekal dengan jenazah itu 1 perkara saja, tuan-tuan. Kemudian Nabi bagi penerangan, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Diiring jenazah itu, dibawa jenazah itu dengan 3 perkara itu. Apa dia 3 perkara itu? Ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. 3 perkara yang iring dia, ahli keluarga dia, harta dia dan juga amalan dia. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. 3 perkara iring dia, tuan-tuan. Mati kita ni mati, tuan-tuan. Bila mati seseorang kita tengok iring dengan dia ni jenazah apa? Ada naik kereta apa? Naik kereta jenazah. Hak tu bukan harta dia, tuan-tuan. Hak tu harta masjid atau wakaf. Anak-anak dia naik kereta dia, tuan-tuan. Anak dia naik kereta dia. Harta dia tu, bawa harta dia. Kemudian bawa pula siapa? Di dalam tu ada anak-anak dia. Ada anak-anak dia, ada ahli-ahli keluarga dia yang duduk dalam kereta dia. Iring dia ke perkuburan, tuan-tuan. Kemudian apa? Kemudian ada amalan dia yang bawa juga 3 benda ni. Amalan dia ni, amalan dia apa yang dia buat daripada apa amalan-amalan soleh ni, hak tu yang dia bawa. Maka pulang, fayarji'u ahlu wa malu. Harta kita balik, tuan-tuan. Anak-anak kita balik, saudara kita balik, ahli keluarga kita balik. Tak ada tunggu. Tak ada, tuan-tuan, tunggu 2 hari tak balik. Kubur semua balik. Harta-harta kita semua balik. Tak di rumah. Depa nak paraid dah lagu mana tu, tuan-tuan. Hak kekal dengan kita apa? Hak kekal dengan kita ni amalan, tuan-tuan. Bila kita faham, bila kita belajar, bila kita pernah dengar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita faham bahawasanya harta kita yang kita tak gunakan dia ni sebagai manfaat pada hari akhirat, tak bersama-sama dengan kita, tuan-tuan. Hak tu tak bila kita meninggal tak bawa kita harta-harta tu. Hak kekal dengan kita apa dia? Amalan kita, tuan-tuan. Antara amalan yang boleh kita bawa ni apa? Antara amalan yang boleh kita bawa ialah sedekah kita, tuan-tuan. Sedekah daripada daripada mana? Daripada harta. Sedekah ni orang kedekut ke? Tak. Sedekah ni orang yang pemurah, dia akan sedekah. Itu juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila mati anak Adam ni terputus 3 amalan, tuan-tuan. Melainkan salah satunya apa? Sedekatun jariyah. Sedekah kita yang kita buat di muka bumi ni, apabila kita mati, tuan-tuan, sedekah itu masih lagi berjalan dan berjalan pahala dia, tuan-tuan. Itu sebenar-benarnya orang yang pemurah, tuan-tuan. Dan apabila kita tahu bahawasanya, tuan-tuan, ada yang nak bawa dengan kita di sana amalan kita, maka kita akan merasa apa? Kita akan merasa kata tak ada apa lah.
Kalau di dunia ni kita boleh bermegah, tuan-tuan, dengan harta yang kita ada, apalah sangat. Semua tu apa? Nak abang kata, semua itu kita akan tinggalkan, tuan-tuan. Dan satu perkara yang kita kena ingat bahawasanya semua harta itu sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada hamba dia ni supaya membelanjakannya bagi melakukan pekerjaan yang memberi faedah. Banyak kita tengok ayat Al-Quran, tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiqu mimma razaqnakum, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafaqahkanlah, dan berbelanjakanlah mimma razaqnakum, dengan apa, daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, tuan-tuan. Allah sebut di dalam Al-Quran, jelas bahawasanya apa yang Allah bagi kepada kita ni tak ada hal lain lah. Bukan sebenarnya hak kita pun. Sebenarnya Allah apa? Sebenarnya benda itu, harta itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok. Allah bagi kepada kita, Allah nak tengok. Tak mana yang kita nak belanjakan harta itu, tuan-tuan. Maka beruntunglah orang yang membelanjakan harta dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membelanjakan harta dia pada jalan kebaikan, tuan-tuan. Baik. Kita juga perlu mengetahui sekiranya menahan harta itu daripada bersedekah kerana ingin berseronok dengan keinginan yang dimahukan, maka pahala akhirat adalah lebih hebat daripada keseronokan dunia. Menunaikan keinginan adalah satu daripada tabiat binatang. Tapi membelanjakan harta pada kebajikan serta ketaatan itu adalah tabiat mereka yang berakal, tuan-tuan. Tuan-tuan, nampak kasar sikitlah. Sebut tabiat binatang ni, tuan-tuan. Tapi betul, tuan-tuan, dia ada dua. Kalaulah, tuan-tuan, kalaulah kita boleh tahan harta kita tu daripada kita berseronok tak tawan punca ni, kita boleh ambil harta kita tu dengan cara kita bersedekah, tuan-tuan. Patutnya harta yang lebih tu kita nak berseronok, tuan-tuan. Tapi hak lebih itulah kita ambilkan jadi sebagai sedekah, tuan-tuan. Maka pahala akhirat itu adalah lebih hebat daripada keseronokan di dunia, tuan-tuan. Hak ni yang nak pujuk hati ni bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Kita ni benda yang syok ni, kita syok lah, tuan-tuan. Dia main benda yang sebut tentang apa? Pahala akhirat dan sebagainya ni, kan? Orang tak nampak, tuan-tuan. Maka hak ni lah nak tengok iman kita. Hak ni lah nak tengok keimanan kita, tuan-tuan. Maka kalaulah kita boleh buat, kita boleh elakkan daripada berseronok, dan daripada hak seronok tu kita boleh tahan, kita boleh buat sedekah, maka itu adalah lebih baik kepada kita. Dan Syekh kata apa? Syekh kata menunaikan keinginan adalah salah satu daripada tabiat binatang, tuan-tuan. Nauzubillah. Nampak kasar, tapi itulah perumpamaan yang diberikan, yang dibagi kepada kita. Makna kalau ikut hawa nafsu, kita nak seronok saja, kalau ikut nak buat apa pun kita teringin nak buat dengan harta kita tu, kita tak kira halal ke haram ke, tuan-tuan. Maka itu tak lebih daripada kita ni mengikut daripada tabiat binatang, tuan-tuan. Binatang ni makna dia tak berakal, tuan-tuan. Maka dia lakukan apa yang dia mahukan. Dia nak buat apa, dia buat pasal dia tak ada akal. Tapi berbeza dengan manusia ini. Dia membelanjakan harta dia pada kebajikan serta ketaatan, maka itu adalah tabiat mereka yang berakal, tuan-tuan. Umpamakan binatang tu bukan umpama pangai tu binatang tak. Binatang ni dia tak berakal, jadi dia ikut keinginan dia saja. Berbeza dengan manusia. Manusia ni Allah bagi akal dan fikiran, maka dia gunakan harta dia pada kebajikan dan juga ketaatan, tuan-tuan. Baik. Manakala yang dimaksudkan dengan pekerjaan di sini adalah membebankan diri dan menggagahi diri untuk bersedekah serta memberi kesenangan kepada orang lain. Kita perlu sentiasa melakukan amalan bersedekah itu sehingga menjadi kebiasaan dalam amalan kita. Baik. Hak tadi ni ilmu pengetahuan. Bila kita ada ilmu pengetahuan, kita tahu okey aku buat macam ni, aku buat macam ni, ada dia punya keburukan, ada dia punya kebaikan dia. Itu ilmu pengetahuan yang kita ada. Adapun daripada segi pekerjaan ni makna apa yang kita boleh buat?
apa yang kita boleh buat untuk apa? Apa yang kita boleh buat untuk kita ni jadikan penawar dalam hati kita ni supaya penyakit kedekut tu hilang daripada kita. Antaranya boleh buat apa? Kita bebankan diri kita dan menggagahkan diri untuk bersedekah serta memberi kesenangan kepada orang lain, tuan-tuan. Tuan-tuan. Ni benda tu ada dah. Benda ni macam tadi kita ada pilihan. Kita nak seronok ke, kita nak buat benda yang kita seronok ke, kita nak sedekah duit ni. Tapi kita pilih untuk jalan apa? Untuk jalan kita sedekah, tuan-tuan. Kita pilih untuk jalan kita sedekah, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah salah satu cara penawar kepada hati kita daripada sifat kedekut, tuan-tuan. Kemudian kita perlu sentiasa melakukan amalan bersedekah itu sehingga ia menjadi kebiasaan di dalam amalan kita. Okey, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, yang mana yang kita boleh buat ialah kita lakukan amalan bersedekah tu sampai dia jadi sebati dengan kita. Kita mana bila kita tengok ada orang minta apa dan sebagainya, kita tak boleh duduk kalau kita tak bagi. Sampailah macam tu punya keadaan kita boleh buat, maka apa? Maka itu dah jadi penawar bagi hati kita daripada sifat kedekut, tuan-tuan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada hari ini, tuan-tuan, dua seluk lah kita baca tentang kedekut dan juga sayang harta ni, tuan-tuan. Jadi bila dah kita baca ni, moga-moga ini menjadi satu sempadan, satu muhasabah diri kepada saya dan juga tuan-tuan, daripada terus bagi diri kita ni tenggelam dalam sifat kedekut dan juga sayang harta, kita buang terus, tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, mempermudahkan segala urusan kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni istiqamah dalam mana kita nak melakukan amal kebaikan, tuan-tuan. Mintalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah senang buka hati kita ni untuk mengerjakan amalan-amalan salih, tuan-tuan. Sehingga kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.